warahmatullahi wabarakatuh. Buat penonton-penonton yang berada di luar sana dan terutamanya adik-adik yang masih lagi ada yang dah sambung belajar buka sekolah dan ada juga yang masih lagi bercuti bagi yang belum masuk belajar lagi. Jadi apa yang saya nak share dengan adik-adik semua di luar sana dan juga peserta-peserta yang bakal untuk bermain dengan permainan catur bistari. Kita nak share pada malam ini 3 komponen utama untuk bagi asas catur bistari. Yang pertama adalah alatan permainan. Maksudnya seperti yang boleh lihat di atas meja ni saya dah bukakan. Kita kena pastikan semua peralatan yang ada disenaraikan dalam list ini. Anda boleh lihat di dalam board game. Jadi kita pastikan semua peralatan ini cukup seperti yang dilistkan di dalam ini sebelum kita memulakan permainan catur bistari. Yang kedua, kita perlulah mengetahui undang-undang sebelum kita nak bermain dengan permainan catur bistari ni. Undang-undang ni memang ada di dalam pamphlet ni yang paling simple lah untuk 3 bahagian, iaitu laluan merah seperti yang boleh lihat, iaitu laluan makan gaji. Bagi laluan kuning adalah laluan tijarah dikenali ataupun dalam bahasa Malaysia ni dipanggil laluan perniagaan. Dan yang ketiga, laluan berwarna pink adalah laluan jihad bisnes atau dipanggil bisnes korporat. Okey. Dan yang terakhir adalah fasa strategi permainan. Biasanya strategi permainan ni kita tekankan untuk peserta-peserta terutama yang mengikuti pertandingan secara tertutup yang dianjurkan oleh di kawasan sekolah ataupun secara terbuka yang dianjurkan oleh mana-mana pihak. Jadi strategi ini kita tak ajarkan di dalam kita punya perkongsian pada malam ini. Tapi apa yang nak tekankan adalah yang pertama berkaitan dengan alatan permainan lah. Yang itu kita kena pastikan semua peralatan permainan sebelum kita mulakan permainan adalah cukup. Seperti yang boleh dilihat, contohnya ini adalah gundu. Biasanya permainan yang disediakan di dalam board game ni ada 5. Jadi boleh dimainkan sehingga 5 orang dalam satu masa. Biasanya sekurang-kurangnya 2 atau 3 orang boleh bermain dan sekurang-kurangnya ada juga seorang kita kena lantik ataupun volunteer untuk menjadi banker untuk menjaga dari segi aliran tunai, iaitu duit dan juga untuk pengurusan hutang. Untuk rekod pengurusan hutang, dekat sini saya boleh tunjukkan borangnya. Itu borang pinjaman bagi pemain-pemain yang ingin buat pinjaman. Dan yang seterusnya ada 3 laluan, kita ada 3 borang. Yang pertama adalah borang pendapatan pekerja, seperti yang boleh lihat, borang pendapatan pekerja yang boleh diisi bagi pemain yang semua akan bermula di laluan makan gaji. Dan borang yang kedua iaitu pendapatan syarikat, pendapatan syarikat, iaitu borang 2 bagi mana-mana peserta yang telah melangkau daripada laluan makan gaji kepada laluan perniagaan ataupun dikenali dengan laluan tijarah. Dan yang terakhir adalah borang yang ketiga, iaitu dikenali sebagai penyata pendapatan syarikat bagi mana-mana syarikat yang telah berpindah, individu yang telah menjalankan perniagaan telah berpindah ke laluan yang ketiga, iaitu jihad bisnes ataupun bisnes korporat. Jadi itu saja perkongsian saya pada malam ini. Jumpa anda di video yang akan datang. Sekian, terima kasih.